Okey. Baik, so ini adalah kipas 21. Baik, so kipas 19 untuk bahagian teknikal, kipas 21 ni adalah kita lah untuk yang semua lah, termasuk barang ICT, kursi, meja, semua dalam menggunakan barang ini. So kalau lah kita nak lupuskan meja, kursi tadi tu, kita tak perlukan kipas 19 sebab benda tu bukan teknikal, bukan mekanikal, bukan ICT. So kita memang akan gunakan borang pelupusan 21 untuk semua segala jenis aset. Okay, yang 19 tadi kena declare juga. Kalau lah barang yang kita nak lupuskan ni adalah barang yang mekanikal, elektrikal, ICT tadi, kena ada juga PEP 19. Okay. Tapi kalau benda tu bukanlah barang teknikal, contohnya macam kursi meja, so kita cuma perlu hantar 21 saja. Baik. So macam mana nak isi? So ini panduan di dahulu, nanti saya tunjuk yang dah diisi lah, contoh saja. Okay. So pastikan Kementerian Jabatan di atas diisi. Kalau tak ada yang itu, memang pun akan kena reject. Sebab kita declare kosong tapi nak lupus tak ada nama sekolah apa. Jadi memang dia akan reject awal. Dia tak perlu tengok lain. Dia tengok nama jabatan tak ada, terus reject. Okay. So nombor siri pendaftaran ikut dalam kad harta. Keterangan aset, kalau benda tu kursi, kursi lah. Kalau benda tu meja, meja kayu. Kalau kursi, kursi kayu. Okay. Tarikh perolehan, tarikh asal dalam kad tu. Kalau kita terima 2005 lah dah kad tu. Pastikan ada tarikh, bukan tahun saja tarikh dia. Kalau katakan kita baru buat kad dia, kad yang lama tu dah hilang, buatlah anggaran tarikh, reka lah 1 bulan 3 2005 contohlah. Janji dalam kad tu sama dengan dalam ini nanti. Okey, usia guna aset, buatlah anggaran. Kalau katakan 8 tahun lah, rasa-rasa lah 8 tahun. Mungkin ada orang lama dalam sekolah tu, mungkin diingat. Okey, tapi kalau dalam kes tak ada orang lama dalam sekolah tu, kita buatlah agak-agak lah anggaran dia berapa. Okey, baik. Harga perolehan asal, so ini harga asal masa dia sampai ke sekolah. Dalam kad tu sepatutnya ada. Kalau lah tak ada, kita pun buat anggaran juga, agak-agak berapa harga asal ni dulu. Kalau macam projektor tu mungkin harga asal dulu 4,000, letaklah 4,000. Agak-agak. Okay, kalau tak ada harga asal lah. Kalau memang tak ada harga asal, letaklah nilai di situ. Nilai semasa kena isi juga, memang kena isi. Agak-agak macam yang kita PEP tadi kan. Kalau katakan kursi ini kita jual, berapa harga dia sekarang? Lebih kurang lah. Ataupun kalau rasa macam tak boleh nak anggap macam tu, buatlah anggaran berapa. Dan pastikan nilai dia lebih rendah daripada nilai perolehan. Okay, itu sebab bila kita hantar borang yang saya minta hantar sekuan tu, selalunya hantar sama. Nilai apa ni, jumlah nilai perolehan sama dengan jumlah nilai semasa. Tak nak saya atur balik borang cikgu. Tapi saya rasa tahun ni, tahun lepas tu tahun last. Tahun ni memang saya kena ajar cikgu macam mana nak isi kas tu. Pastikan nilai semasa kurang daripada nilai perolehan. Okay, sebab barang ni memang dia akan luput nilai. Maksudnya nilai dia makin lama makin kecil. Okay, dia bukan makin besar, dia bukannya rumah. Rumah mungkinlah dia akan jadi nilai lebih besar, lebih mahal. Tetapi kalau dalam kes yang aset lain, biasa nilai dia akan menurun. Okey, nyatakan keadaan aset. Kalau dia rosak, rosaklah. Tak ada benda lain, rosak kat situ. Kalau dia dah usang, tulis usang. Maksud yang kes usang ni contohnya macam almari kayu. Nak kata rosak, dia bukan rosak, dia usang kan. Almari kayu tu dah berlubang-lubang dah. Paku pun dah terkeluar-keluar. Usang lah, tulislah kat situ usang. Okey, show kaedah pelupusan. So boleh buat tanam, buang, tetapi elakkan pembakar, bakar. Okey, sebab memang JPN dan KPM lah, saya rasa mungkin orang pun dapat arahan daripada KPM, tak ada lagi cara bakar. Okey, saya tak tahulah kalau kita letak juga bakar kena reject. Memang saya rasa lah, memang dah di-reject dah. Sebab kita dah hantar itu, tak ingat dari sekolah mana, sebab banyak sangat. Sampai sekarang tak ada respon lagi. Okey, jadi saya rasa memang dia akan reject. Jadi letaklah tanam, buang, apa lagi yang sesuai cikgu rasa. Kalau cikgu di kawasan sungai, maksudnya boleh tenggelam. Jadi tulis kaedah tenggelam. Tetapi pastikan benda tu bila kita tenggelam dia tak mencemarkan alam lah. Contohnya macam kursi besi tu, kita buang dulu plastik badan dia. Yang besi tu bila kita buang ke laut, dia cuma berkarat saja, jadi tukun dalam tu, itu boleh. Okey. Kalau macam benda-benda kayu, InsyaAllah boleh lah, tak ada masalah. Tapi cuma dia ikutkan kalau benda tu boleh mereput, itu tak ada masalah. Tapi kalau benda tu tak boleh reput, kita buang dalam sungai,
menyusahkan orang lain pula, kalau elok janganlah kita buat tenggelam. Biarlah kita buat secara buang ataupun tanam. Kalau macam kayu, tanam dia akan ngeput. Jadi itu sesuai lah. Tapi kalau macam pemadam api, cikgu kalau pemadam api, cikgu nak tanam boleh. Tapi pemadam api tak boleh guna cara bakar. Sebab ada yang letak bakar. Pemadam api kalau kita bakar dia, orang tak akan jadi apa-apa. Okay, so untuk pemadam api nanti, kalau dalam tu memang dah kosong, dah tak boleh pakai, buang semua isi dia, boleh juga cara tenggelam kalau berada di tepi sungai yang besar lah. Jangan tepi parit tu kita nak buang, tidak. Ini sungai yang besar. So maksudnya bila besi yang tadi masuk dalam air, dia boleh jadi tikun teruan. Okay, faham maksud saya cikgu yang saya cakap ni bukan secara rasmi, ini lebih kepada kita sendiri. Kita nak atur supaya yang proposal kita tu boleh buat. Kalau secara rasmi macam besi-besi itu dia kena jual, besi buruk. Tapi kita kat sini, kalau kita boleh cari orang yang nak beli, senang. Tapi kalau kita tak boleh nak cari orang yang boleh beli, kita tak ada pilihan, itulah yang kita boleh guna, kaedah lain ni tadi. Tapi jangan bakar pemadam api, memang dia tak akan terbakar. Okey, e-waste kalau laptop, masalahnya kita jauh daripada syarikat e-waste ni, jadi agak susah lah untuk kita buang macam PC-PC itu. Memang saya rasa tak dapat kalau kita nak guna kaedah e-waste. So saya punya cadangan saya, kita gunakan kaedah buang, tapi pastikan kita leraikan dia dulu. Istilahnya dia lerai dahulu. So bila kita ambil gambar nanti, pastikan dia dah satu-satu dah lerai kan. Leraian dah. Maksudnya sebiji-sebiji dah. Yang ini untuk PC bukan under KPM. PC sumbangan PIBG, PC sumbangan YB ke contohnya, yang bukan under KPM. Kalau under KPM, maksudnya KPM provide untuk sekolah, contohnya macam laptop satu Malaysia, dia tak boleh buat macam ini. Okay? Dia cuma ada secara gantian sahaja. Itu memang dah ada surat berkeliling dia. Kalau katakan kita buat juga musnah, bila di audit ke apa nanti, bila dia tengok kita punya proposal tu, kata cara buang contohnya, sedangkan dia adalah laptop satu Malaysia, automatik kita akan bayar harga laptop tersebut. So itu yang bahaya cikgu sebab memang dah ada berkeliling yang kata kita tak boleh buat proposal secara lain selain daripada gantian. Okay, syarikat pun memang dah lama lantik, kalau tak silap saya, apa nama syarikat tu Real Time ke tak silap saya, kawasan kita ni memang dah dilantik. Sistem baru nanti menggantikan STS akan ada. So nanti bila dia dah boleh digunakan oleh sekolah, saya akan buat taklimat khas untuk sistem tu. So cikgu sebagai progressive pun minta join sekali lah selain daripada guru ICT. Baik, justifikasi, okay, katakan barang yang tadi memang dah tak boleh digunakan, kita tulis rosak dan tidak boleh lagi digunakan. Okay, maksudnya memang sebab apa dia tak boleh pakai, sebab dia dah rosak dan tak boleh guna lagi. Okay, tapi dalam kes yang ini, mungkin kita buat proposal secara jualan. Okay, mungkin barang tu kita nak jual. So justifikasi dekat situ, kita boleh kata tidak lagi, apa nama tadi, satu istilah tadi, tidak lagi diperlukan. Macam genset tadi kan, elektrik dah ada dekat sekolah 24 jam, so genset tu tak diperlukan lagi, so tidak lagi diperlukan. So itu sebab dia direpuskan. Baik, jadi keputusan kuasa melulus tak perlu isi, catatan pun tak perlu isi. Sepatutnya kalau ikut pemelitinya, JPN dia ada cara dia akan letak ini dia kata ini sepatutnya perbaiki dia punya justifikasi, sepatutnya dia komen benda itu. Okay, tetapi tahulah, mungkin dia orang tak ada masa nak komen hantar balik pada kita, disenyap saja. Jadi itu saya kata kalau tunggu 2 bulan 3 bulan tak ada juga ceritanya, saya rasa memang kena reject. Memang kena reject tu. Baik, jadi kita hantar balik, buat permohonan baru, hantar balik pada dia sampailah benda tu lepas. Okey. Baik, so di ruang di bawah itu jumlah keseluruhan jangan lupa letak. Ini untuk perolehan asal dan juga nilai semasa. Nanti saya bagi contoh lah, ataupun saya tunjuk terus contoh. Okey. So ini adalah contoh yang saya simulasikan lah. Tak semestinya betul. Bukan tak semestinya betul, tak semestinya sebenar berlaku. Ini contoh. Okey. So yang pasti yang warna merah tu yang saya isi lah sebagai contoh. Kementerian Jabatan, letaklah nama sekolah. Kemudian nombor siri pendaftaran, ini ikut kad harta modal. Letaklah kat dia punya nombor siri pendaftaran. Kalau tak ada, wujudkan kad
buat kad baru, dapatkan nombor baru, letaklah di situ. Okey, keterangan aset meja pelajar. Contoh kalau kita nak lupus meja. Kalau kita nak lupuskan almari, almari. Kalau nak lupuskan katil 2 tingkat, katil 2 tingkat. Nama yang tadi boleh dapat daripada laman web knowledge tadi tu. Okey, kemudian tarikh perolehan ikut kad. Usia guna aset pun ikut pemeriksaan pada kad. Ada dia punya bahagian pemeriksaan tu, kita boleh letak usia dia berapa. Kalau dia tahun 2000 kita dapat dia, kalau sekarang ni dah 21 tahun dah umur dia. Letaklah. Okay, harga perolehan asal, kalau harga dia masa kita beli itu RM60, letaklah di situ. Okey, nilai semasa. Ini dia kata pastikan nilai dia lebih rendah daripada nilai asal. So dalam kes meja ni tadi saya letak kosong. Sebab kalau meja dijual pun memang tak ada nilai. Jadi letaklah kosong. Okay, kalau cuma nak letak nilai RM1, letaklah RM1. Tak menjejaskan justifikasi kita. Janji nilai dia lebih rendah. Tapi kalau cuma letak harga di RM60 untuk meja ni tadi, memang dia akan reject sebab harga sama, masih okey lagi. Harga pun RM60 lagi. Buat apa nak lupus? Dia tengok juga justifikasi. Katakan genset tadi kita baru dapat 3 bulan tapi kita tak perlu lagi dah. Mungkin nilai semasa dia sama dengan nilai perolehan. Tetapi dekat justifikasi kita kata tidak lagi diperlukan. So benda tu logik, maka dia akan proceed, lulus. Baik, nyatakan keadaan aset semasa. Kalau dia yang rosak, rosak. Okay, kalau dalam kes genset tu baru dapat, memang masih elok, tulis elok. Kalau dalam kes kita dapat benda tu tapi kita tak perlu lagi dah benda tu dan kita nak lupuskan dia, tapi bukan lupus cara tanam dan sebagainya, kita lupus cara jualan. So letaklah dia punya tu masih elok. Okay, show kaedah pelupusan. Kat sini yang kata tadi, yang selalu juga kena reject. Kalau dalam kes tu janganlah letak bakar. Okay, kes meja, apa-apa benda lain yang besi, barang elektronik, aircon dan sebagainya, barang plastik, janganlah letak bakar. Itu sebab JPN kata jangan sekali-kali letak bakar lagi dah. Okay, walaupun benda tu rasa-rasa boleh dibakar, tapi janganlah letak bakar. Letaklah tanam, paling pun tanam. Okay, ataupun buang. Buang maksudnya letak dalam tu sampah di luar tu biar MD yang ambil. Itu contoh kalau buang lah. Okey, justifikasi, letaklah komen panjang sikit, jangan letak rosak saja. Rosak saja, sama je saja dengan keadaan aset. Cakaplah lebih sikit, rosak dan tidak boleh digunakan. Okey, tapi kalau letak rosak saja pun boleh lah, tapi saya tak boleh nak cakap dia nak kata dia bagi ke tak bagi, saya pun tak tahu. Tapi biarlah kita komen lebih sikit lah, rosak dan tak boleh lagi digunakan. Okay, so tinggalkan kosong kuasa melulus, catatan pun tinggalkan kosong. Ini untuk dua orang sebenarnya ni, dua ini. Okay, so di bawah itu pegawai pemeriksa 1. So ini adalah pegawai pemeriksa pelupusan, bukan pegawai pemeriksa aset. Dia ada 2. Okay, seorang pegawai pemeriksa pelupusan, satu lagi pegawai pemeriksa biasa. Yang pegawai pemeriksa biasa ni dia cek aset tu setiap setahun berapa kali, contohnya sekali dia cek. Itu tugas pegawai pemeriksa biasa. Okay. Yang untuk pelupusan ni khas untuk pelupusan saja. Itu sebab bila cikgu hantar borang lantikan itu, kita ada 5 nama kan. Pegawai aset, pegawai pelupus, pegawai pelupus lah, kita guna istilah pegawai pemeriksa pelupusan, pegawai pelupus dan juga pegawai pemeriksa. So yang pemeriksa ni periksa barang biasa saja. Maksud dia tak terlibat dengan pelupusan. Yang pelupusan ni dia tak boleh periksa barang biasa. Dia hanya terlibat dengan pelupusan. So dia yang kena letak di sini. Okay. So katakan Cikgu Ali bin Hamad ni tadi adalah pegawai pemeriksa pelupusan, tetapi jawatan dia di sekolah itu adalah penolong kanan pentadbiran PK1. So letak jawatan dia penolong kanan pentadbiran. Tak perlu letak pegawai pemeriksa pelupusan sebab memang dia saja yang boleh di sini. Tak ada orang lain. Tak boleh pegawai aset. Okay. Letaklah jabatan dia SMK tadi, tarikh lantikan dia. So ini mengikut surat yang cikgu ambil daripada SLPA. Saya dah beritahu juga dalam grup, kata silap saya dulu, nak ambil surat, saya tak ingatlah pernah beritahu ke tak, tapi ambil surat daripada slpa.moi.gov.my. Okay. Saya tak tahu macam mana Cikgu Kong buat sebelum ni, ada tak dia beritahu cikgu tentang sistem tu, saya tak pasti. Tetapi cikgu boleh cetak sendiri surat. Tapi untuk saya, sebab saya tak tahu IC cikgu, saya tak boleh nak cetak surat cikgu. Cuma saya tahu kalau cikgu bagi IC cikgu, baru saya boleh cetak surat cikgu untuk simpanan PPD. Jadi cikgu letaklah IC pegawai itu tadi, ambil sendiri surat daripada sistem. Saya cuma boleh melantik saja. Okey. Baik, tarikh lantikan tu juga pastikan masih valid. Okey. Kalaulah masih valid,
apa ni, masih valid lah. Maksudnya bila kita nak lupus ni, tarikh dia masih valid. Tak boleh kita katakan pegawai pemeriksa tu dia habis lantikan bulan 1 2021. Tetapi kita hantar borang ini bulan 3. Memang dah tak layak lagi dah. So kalau pergi ke sana, bila dia tengok surat lantikan yang kita hantar sekali tadi, ya orang ni dah tak boleh dah nak jadi pegawai pemeriksa pelupusan sebab dia memang dah tak layak dah. Okay? Jadi pastikan tarikh dia masih valid. Kalau cikgu nak buat pelupusan sekarang, pastikan pegawai pemeriksa pelupusan tu masih valid tarikh dia sampai bulan 6. Sekurang-kurangnya kalau boleh 6 bulan. Okay? So kalau cikgu nak lantik baru, boleh untuk pegawai pemeriksa pelupusan. Kalau katakan dia expired tahun ni, okay, kan dia 2 tahun sekali kan. Cikgu rasa was-was ni, mungkin nanti pelupusan ambil masa. Cikgu buatlah lantikan baru. Mungkin dia habis bulan 31 bulan 30 bulan 3 ni dia habis. Buatlah lantikan baru. Isi borang pelantikan itu hantar kepada saya, nanti saya buat masukkan dalam sistem. Baik, yang seterusnya pegawai pemeriksa 2 sama juga. Orang berlainan yang kita lantik itulah yang kita lantik dalam sistem sebagai pegawai pemeriksa pelupusan. Okay, yang seterusnya adalah tarikh pemeriksaan tu pastikan sebolehnya sebulan sebelum kita hantar ni lah, sebelum kita hantar borang ini. Sebolehnya. Tapi kalau katakan kita nak secepat mungkin 2 minggu macam itulah, letaklah. Boleh reka tarikh kat situ, tak ada masalah. Okey, reka lah tarikh di situ. Maksudnya dia dah periksa lama benda ni. Jangan esok periksa tu hantar hari ni. Dia tak nak benda tu. Dia nak biarlah ada jangka masa, jarak masa dia. Cikgu boleh reka kat situ. Tetapi bila cikgu reka kat sini, pastikan dalam kad harta nanti tulis tarikh ini, tarikh yang sama. Last kali periksa tarikh yang sama. Okey. Baik, kuasa melulus tinggalkan kosong sebab ini adalah bahagian JPN yang kena tanda tangan. So nanti bila ni lulus, dia akan serah pada PPD dulu dan kami akan panjangkan ke sekolah. Dia tak pastilah kalau dia direct ke sekolah, tapi selalunya dia akan melalui PPD. Okay, tetapi bagi sekolah berstatus PTJ macam SMK, memang dia akan hantar ke direct ke sekolah lah. Okay. Kalaulah SMK tadi tu dia tak melalui PPD, dia hantar sendiri. So memang dia akan terus saja hantar ke SMK. Okay. Untuk SMK, untuk yang PTJ saya galakkan melalui PPD, galak saja. Tapi kalau cikgu rasa malaslah nak melalui, nak hantar sendiri pun boleh, saya tak halang. Okay, cuma prosedur cikgu tu betul lah. Tetapi untuk SK memang kena melalui PPD dulu, kena buat surat iringan dan sebagainya. Nanti saya akan buat surat iringan untuk PPD, cikgu kena buat surat permohonan. Itu pun nanti saya akan tunjukkan sampel dia. Okay, cikgu ada soalan untuk KIPA 21. Tengok soalan sekejap. Kalau SCT tiada rekod penyelenggaraan pada kad, bagaimana? Reka lah. Letaklah. Maksud cikgu, rekod penyelenggaraan. Penyelenggaraan maksudnya kalau kita tak pernah repair dia. Okay. Kalau barang SCT ni, biasa dia ada sistem dia kan, STS tu. So bila kita lapor dalam itu, dan sepatutnya kita lapor dalam tu, kalau aset ICT contohnya macam laptop satu Malaysia, bukan laptop satu Malaysia lah, laptop yang PPCMI dan sebagainya. Laptop satu Malaysia pun saya tak pasti laptop satu Malaysia macam mana status dia. Tetapi kalau kita dah declare benda ni, projector lah, kita ambil contoh LCD projector lah. Sebab ini paling senang. Bila kita declare dalam sistem STS ini, akan ada respon daripada sistem ni tadi, orang yang menjaga sistem ni, dia kata okay, nanti dia akan kontak syarikat yang terlibat untuk kawasan kita. Contohnya kalau kawasan kita ni real time, so dia akan kontak dengan real time. So dalam status nanti dia orang yang akan tengoklah. Yang pasti bila kita melapor tu nanti kita pastikan aset tu memang kita tak boleh nak atur. Okay, kita memang tak boleh nak atur. Contohnya memang dia tak nak on lagi dah. Bila power on, letak elektrik semua tu memang dia tak nak on. Kita pun tak boleh, tak tahu nak atur. Minta tolong cikgu ICT pun, cikgu kata memang tak boleh nak atur kita ni. Baru kita lapor dalam STS. So dalam STS tu nanti, dia kata kita kena maklumkanlah apa masalah benda ni. Tapi nanti akan ada sistem barulah, lebih kurang saja rupa dia. Dengan STS, kita beritahu macam-macam dalam tu, pastikan semua maklumat diisi. So nanti sistem baru ni akan maklumkan pada syarikat real time dan real time akan turun ke sekolah kita lah. So dia akan semak dahulu adakah benda ni boleh dibaiki atau tidak. Kalau dia kata benda ni tak boleh dibaiki, so dia orang akan showkan kita lupuskan dia secara gantian. Kalau benda tu boleh dibaiki, dia akan bawa keluar benda tu tapi ada surat dia lah.
Dia akan ada surat dia lah. So dia akan bagi pada sekolah, mungkin dia akan bagi macam apa ni, aset lebih kurang macam tu. Contohnya dia mungkin dia bagi pinjam projektor lain untuk sekolah. Tapi yang ini tak jamin lah. Kadang-kadang dia ambil saja tapi tak ada gantian, tak ada untuk dipinjam. Ini bergantung pada kontrak syarikat tu lah. Katakan dia ambil saja, tak ada gantian, tak apa. Yang penting kita maklumkan dalam tu dia dah ambil. Dalam sistem tu nanti kita boleh kata dimaklumkan syarikat tu dah ambil. So dia benda ni bila dah sampai ke situ, dia antara tu saja, antara apa ni, kontraktor tu tadi, real time tadi dengan KPM saja tinggal. Kita cuma tunggu saja. Okay, so ini untuk ICT. Okay. Tapi kalaulah benda tu tadi tak ada rekod penyerang daripada kita sendiri. Okay, yang penting masa dalam kad harta tu, masa mula-mula kita terima tu, kita sign dan letak tarikh dia. Masa tu masih okey lagi. Kemudian ada satu lagi mungkin ruang kedua, ketiga ke, sepatutnya kita semak benda, kita periksa benda tu tiap-tiap tahun, sepatutnya. Tapi katakanlah kita tertinggal, terlepas ingatan contohnya. Kita letak yang terakhir, nanti tu kita periksa tu, bagilah tarikh terkini lah dalam tahun semasa. Contohnya last kita check Disember 2020 contohlah, kita nak lupus bulan 2. Bolehlah kita reka kat situ. Reka saja cikgu. Janji nampak macam kita dah periksa benda ini. Okey, tapi kita tak boleh nak selenggara dia sebab syarikat, sebab benda tu bukan kontrak kerajaan. Contohlah. Jadi kita letak saja, asalkan kita dah periksa, kita boleh hantar dia. Tapi untuk Asset City macam yang saya kata tadi, dia semuanya di bawah kontrak kerajaan sepatutnya. Dan kita juga kalau kita dah daftar dia, kita boleh juga masukkan dalam sistem STS tu. Walaupun mungkin dia bukan kontrak daripada kerajaan, mungkin dia pembelian menggunakan duit sekolah sendiri. OS 35 contohnya, pakai beli PC ataupun apa tu? PPKI. Kelas apa khas tu. Dia nak beli pakai yang duit turun pada dia nak beli laptop. Rekodkan laptop tu. Okey, pastikan data-data kat harta dia lengkap. So nanti kita boleh gunakan sistem STS yang baru ni nanti untuk laporkan dia kalau dia rosak. Okey. So itulah sepatutnya cara dia lah untuk bank ICT. Pastikan PPKI apa lagi kelas tu. Diorang pun kena maklum pada pegawai aset yang kami ada beli barang ICT, projektor dan sebagainya, supaya bila benda tu ada kad, kita boleh declare dalam sistem helpdesk baru tu nanti. Dan bila repay, kita tak pakai duit sekolah. Biarlah dia under kontrak real time tu. Itu sebab kita kena ikut. Jangan bila rosak nanti baru nak beritahu kita, tapi tak ada daftar pun. Kita tak tahu mana pun pasal tu. Jadi pastikan dia kena maklum, bagi taklimat dekat sekolah, cikgu sebagai pegawai aset, bagi taklimat sekejap pada pegawai bila meeting semua kan, meeting semua ni, minta diorang maklumkan kalau ada pembelian. Sama juga dengan penitia. Macam penitia dia nak beli projektor contohnya. Dia dah beli dah projektor tu, senyap saja. Bila rosak baru nak beritahu kita. Okay, sepatutnya sebelum proses dia, bila dia dah sampai saja dah beli itu, dia kena maklum pada kita supaya kita boleh record dia. Okay, selalunya isu adalah pada projektor. So projektor ni biarlah dia ada record sah. Okay, soalan seterusnya. So kalau tak ada rekod penyegahan tak apalah. Tapi janji pemeriksaan tu ada. Okay, sebab mungkin kita tak declare dalam sistem tutup, setahun lepas tu dia dah rosak, tak apalah. Kita nak buat macam mana kan. Tapi bila kita ni report, dia report dalam sistem. Bukan kita lupus terus, tidak. Dia report dalam sistem. Okay, untuk yang under kontrak. Kalau dia bukan under kontrak, tak apalah, lupus saja. Contohnya macam PC beli sendiri dalam sekolah tu, itu boleh lupus saja tu. Tak ada masalah. Okey, kalau harga perolehan asal tu harga satu barang atau harga keseluruhan barang itu. So ini kena tengok contoh. Okey, kalau benda tu satu set datang. Okey, contohnya macam PC dengan monitor, dia harga satu set itu. Satu set termasuk monitor, keyboard semua tu, dia satu set 4,500, itulah harga perolehan asal dia. Tapi kalau dia datang berasingan, projektor dengan PC, projektor lain, PC lain. Kalau bila kita beli tu, bila kira keseluruhan tu 12,000 contohnya. So kita kena asingkan harga PC ni berapa, harga projektor ni berapa. Kalau kita terimalah, kalau kita beli memang akan ada sebut harga dia. Tapi kalau kita terima ni sebagai sumbangan, set PC dan juga projektor,
Tetapi bila dia bagi sumbangan kat sekolah, tak ada resit dan sebagainya, kita yang buat anggaran sendiri. So kita buatlah harga PC ni 4,500, projektor ni mungkin boleh letak 1,500. Jelas tu contoh yang lain, kalau kes apa lagi kalau dia kursi kayu, beli 100. Pembekal yang bagi tadi tu dia letak kuantiti 100, jumlah perlu dibayar 5,000 dalam resit dia. So kita boleh kira lah sebab kursi ni semua sama. So 5,000 bagi dengan 100 tadi, dapatlah harga satu kursi. Baik, tetapi kalau dalam kes dia dah campur aduk meja dengan kursi tapi dia bagi jumlah saja, dia tak bagi pun harga seunit berapa, nak kita buat anggaran sendiri. Pandailah cikgu kira ataupun tanya call balik dengan pembekal tu berapa harga kursi, berapa harga meja. Supaya kita boleh letak berapa nilai perolehan asal. Tapi kalau tak boleh juga, nak cari pun tak jumpa gidah, buat anggaran. Itu sebab saya kata, kita boleh gunakan nilai anggaran. Okey, susah sangat, buat anggaran. Boleh cuba Okey, ada soalan lagi? Okey, so kalau tak ada, saya teruskan. Baik, sedua borang yang tadi adalah wajib. Kalau benda tu teknikal, kena ada 19. Kalau benda tu tak ada kalau benda tu teknikal ada 19 dengan 21. Kalau benda tu bukan teknikal, cukuplah 21 ini saja. Baik, dan baris ini boleh ditambah. Okey, baris di bawah ni boleh ditambahlah. So dia pun dah beritahu boleh tambah baris. Maksudnya cuma satu sign ini pun boleh. Tak perlu kita buat satu borang ini untuk satu aset. Kemudian sign lagi kat bawah. Okey, mungkin kita ada 100 aset. 100 keping kita nak hantar. Okey. Dia tak perlulah buat 100 list barang, sekali saja pegawai pemeriksa pelupusan itu sign. Okey. Dan kalau boleh cop sekali lah, cop sekolah di bawah ini untuk menyatakan benda ini secara rasmi. Okey. So, satu lagi yang kena hantar adalah surat pelantikan lembaga pemeriksaan pelupusan. Surat ini bukti pemeriksa tadi tu masih valid. Okay. Kalau dia tak valid lagi, dekat surat inilah dia akan nampak. Contohnya macam orang ini. Okay. Bromley ni tadi. 30 Januari 2018. Kalau kan sekarang dah tak valid dah. Dia dah tamat lantikan pada 30 Januari 2020. Jadi dia tak boleh sebagai penandatangan dalam Q4 22 tadi. Dia tak boleh. Kecuali kalau dia dilantik semula, maka akan ada tarikh baru. Contohnya Bromley yang tadi, dilantik semula jadi pegawai pemeriksa, boleh, tak ada masalah. Dan dia akan dapat tarikh barulah. Jadi bukan lagi 30 Januari 2018, mungkin dia dapat 30 Januari 2020. Dia akan dapat surat baru. Pastikan ada dua. Yang ini tak boleh seorang, kena ada dua. Okey, so kenapa borang kita kena reject? So ini sama macam tadi, kenapa borang pelupusan kita kena reject? Keterangan tak dinyatakan. Contohnya kita letak saja kad harta, nombor kad harta tapi lupa nak beritahu benda tu benda apa. Meja ke kursi ke TV ke, tak beritahu langsung. Tutup, letak je kad harta, kemudian kata rosak di hujung tu. Memang dia akan reject. So pastikan keterangan benda tu adalah jelas. Okay, kalau kata 2 tingkat, kata 2 tingkat. Baik. Borang Q4 21 tidak diperiksa oleh lembaga pemeriksa pelupusan. Itu sebab kata pastikan pemeriksa yang betul, bukan pemeriksa yang biasa. Pemeriksa tu ini pemeriksa pelupusan. Kalau orang lain sign tak ada surat, memang dia akan reject. Okey, pastikan lantikan dia masih valid lah, belum lagi tamat tempoh. Butir-butir dalam Q4 21 lengkap, termasuk nilai perolehan, termasuk nilai semasa. Okey. Kalau aset tu tak berdaftar dan tak ada kad daftar, daftarlah baru. Okay. Supaya kita boleh lupus dia. Tapi kalau barang tu barang sumbangan, contohnya YB bagi. Dia bagi, kita bagi contoh apa ini antara kita saja jom dia bagi kat sekolah projektor, contohlah sebagai contoh. Bagi kat sekolah projektor. Baik, so kita tak nak duit kajian, nak senggara ke apa, kalau dia rosak lah. So maksudnya kat sini dalam kes itu tadi, kalau cikgu tak ikut pun lagi senang sebenarnya. Okay, ini antara kita saja, jangan kata saya yang cakap. Antara kita saja. Cikgu dapat sumbangan projektor daripada YB. Dalam kes penyeraan, memang bila projektor rosak nanti, tak berniat pun nak selenggara dia. Tak nak pakai duit sekolah langsung. Okay, kalau nak selenggara pun pakai keluar duit sendiri. Maksudnya
tak ada melibatkan duit sekolah langsung walaupun 1 sen sekalipun. So yang ini kalau cuma nak senang tak perlu rekod dia. Maksudnya simpan sendiri-sendiri. Tapi yang saya beritahu ini off record. Okey. Contohnya ada YB sumbang, susah sangat cikgu nak proses benda ni. Rasa banyak sangat sebab dia orang politik juga, banyak sangat leceh sangat nak proses dan macam segalanya. Nanti nak lupa pun satu hal juga. Tak perlu rekod dia. Okey. Sebab nanti tetapi bila benda tu rosak dan kita berniat nak repair, jangan pakai duit kerajaan. Bila pakai duit kerajaan, nanti dalam audit tu nanti akan keluar penyelenggaraan, contohnya projektor 1,000 kat situ. So dia akan inquiry 1,000 ni diselenggara apa benda, projektor yang mana. Tak nak kita kena keluar rekod projektor ini yang diselenggara. Nanti dia akan tanya mana kad dia, nak tengok kad dia. Kad tak wujud. Satu yang kita akan kena semula, kena balik pada kita. Kenapa tak wujudkan kad? Jadi kalau cikgu nak fikir nak selenggara benda ini, rekodkanlah, daftarkan. Tapi kalau cikgu rasa tak nak selenggara dia, kalau dia rosak lah, tak apalah, off record. Kalau dia bukan menggunakan duit sekolah. Kalau dia gunakan duit sekolah, memang kena daftar. Kalau dia tak guna duit sekolah, tak perlu daftar. Lagi senang. Bila dia rosak, buang. Nak rosak, nak bawa balik pun boleh. Tapi kalau dia rosak lah, ini off record cikgu, jangan cikgu kata, oh PPD kata cakap macam ini. Tidak. Ini tujuan kita nak mudahkan kerja kita. Dalam kes sumbangan. Satu lagi, bila kita menerima sumbangan, cara paling senang adalah melalui PIBG. Kalau melalui YB, sangat susah. Sebab dia ada dia akan, cikgu tahulah kalau bab politik ini, kita sarawak sendiri. Kan tak boleh ahli parlimen pembangkang bagi contohnya. Tak boleh dulu kan masa PH itu. Tak boleh. Jadi dia akan complicated di situ. So bila kita daftar pun susah. Nak daftar, bukan daftar ni, kita kena mohon penerimaan sumbangan dulu daripada JPN. JPN kena cek dulu adakah benda ni bermotifkan politik dan sebagainya. So kadang-kadang dia akan reject apa yang kita mohon tadi tu. So nak elakkan benda tu, biarlah YB sumbang pada PIBG, PIBG yang sumbang pada sekolah. Itu adalah trik dia lah, tips dia. So bila PIBG sumbang pada sekolah, tak ada masalah sebab PIBG kan badan sekolah. So kita boleh daftarkan dia juga. Dan kalau benda ni adalah barang elektronik, kita boleh selenggara menggunakan duit kerajaan. Okay, OS 28, tak ingat OS apa. Tapi kita boleh pakai guna duit kerajaan. Maksudnya mungkin ada penyelenggaraan, duit penyelenggaraan tu boleh guna untuk selenggara benda ni tadi. Okay, macam Akon samalah. YB sumbang Akon, jangan sumbang direct ke sekolah. Sumbang melalui PBG, PBG yang sumbang ke sekolah. So bila nak selenggara Akon nanti, ada duit penyelenggaraan boleh guna pakai itu. Okay, so itu trik dia lah. Tapi kalau YB sumbang direct ke sekolah, bila kita hantar surat permohonan penerimaan sumbangan nanti, saya rasa JPN dia akan fikir 2 kali juga nak luluskan. Dia risau kalau benda ni bermotifkan politik. So untuk elakkan benda tu berlaku, sumbang PIBG dulu, PIBG yang sumbang pada sekolah, memang tak akan jadi masalah. Memang dia akan luluskan. Saya punya pun baru ni ada studio, memang luluslah, dah dapat dah surat lulusan. Okay. Baik, so ada lagi soalan? Okay, banyak pula. Kad KIPA 2 tak pakai lagi KIPA 2. KIPA, yang lama. KIPA 2 biasanya untuk beberapa buah laptop. Macam mana boleh beberapa buah laptop? Kalau buat proses pelupusan, kita gunakan KIPA sama untuk step asset ke? Atau bagaimana? KIPA 2, bila kita daftar benda tu, sepatutnya satu-satu asset tu satu kad. Sepatutnya. Macam kursi, bukan kursi plastik, kursi kayu di sekolah itu pun satu asset satu kad. Kalau menggunakan, bukan kalau lah, memang menggunakan keliling baru ni yang 2018 ni memang satu asset satu kad. Dia kena asingkan. Kalau dia barang lama, contohnya lama dululah, tahun 2015 dapat. Kalau masa tu dia cuma satu saja kad untuk ke semua laptop tu, kita buatlah kad baru. Okay, daftar baru. Tak lama pun saya rasa kan cikgu, benda tu benda yang sama, copy paste saja dalam ni, Word yang saya bagi nanti ni, letak saja dalam tu, buat kad baru. Okay, nak validkan bila kita nak lupuskan dia nanti. Faham je Kemudian soalan kedua, maksudnya borang itu gue set pun tak dapat sign. Borang yang mana cikgu? Ya, borang KIPA 19
tak ada masalah untuk go acid sign sebab dia boleh jadi pegawai pemeriksa untuk yang teknikal tadi tu. Tetapi untuk 21 memang kena pegawai pemeriksa pelupusan yang kena sign, bukan kita, bukan pegawai acid. Sebab dia dah diberi tanggungjawab itu. Dia dah ada surat daripada KPM. Maka dia yang kena sign. Kalau dia tak nak periksa, tak apa. Kita periksa tapi dia sign. Boleh. Tapi jangan kita yang sign. Kita periksa, kita sign tak boleh sebab dia memang dah dilantik sebagai pegawai pemeriksa pelupusan. Dia tak periksa, kita saja yang periksa. Tetapi bila bab sign nanti dia kena sign. Itu boleh. Ini antara kita sajalah. Sepatutnya kerja dia lah. Tapi antara kita kadang-kadang susah kita nak minta. Kadang-kadang pegawai pemeriksa pelupusan ni GB. Kan? Kita lantik sebab dah tak ada orang lagi nak lantik. Kita lantik GB. Kita yang periksa, tapi nanti kita cakap GB minta tolong GB sign. Surat GB tu ada. Kan? Pegawai pemeriksa pelupusan tu ada. Masukkan dalam tu. Okey, so macam mana jika sumbangan printer dan mesin photostat, jika toner dan ink dibeli menggunakan duit sekolah perlu daftar? Ya, itu saya kata. Kalau benda tu melibatkan duit kerajaan, memang akan complicated. So kalau macam kes printer, kita tak ada printer, PSS contohlah, ataupun penitia. Nak beli printer tak mampu, minta sumbangan YB. YB bagilah printer tu dekat sekolah. Tutup bila pub toner dengan ink, toner dah tentu 200 lebih harga, kan? 100 lebih. Sekolah penitia ada duit, kita takkan nak keluar daripada kocek sendiri. So bila pakai duit penitia untuk selenggara, untuk tambah ink tu tadi, dia dah pakai duit kerajaan. So bila pakai duit kerajaan, bila dia audit nanti, bukan audit aset ni, audit kewangan, so dia akan cek mana pergi duit penggunaan ni tadi. Kata selenggara apa kan, kata nak beli ink apa kan, tetapi tak ada printer pun dalam daftar kad, tak ada printer, mana datang ink ni, pergi mana ink tu. So dia akan jadi inquiry pula kat situ. So untuk elakkan benda yang macam ni berlaku, kalau boleh kita elakkan, okay, kita daftarlah benda tu tadi, printer. Tetapi untuk daftar printer ni, dia kena melalui ke SPICT dahulu kalau kita menggunakan duit sekolah. Tapi kalau tak melalui duit sekolah, dia akan guna yang sumbangan itu. Penerimaan sumbangan tu melalui PIBG. Jangan kata daripada YB, melalui PIBG. So itu yang kata tadi. Kalau saya nak ajar semua dalam satu hari ini, tak cukup masa kita. Itu saya kata kalau boleh kita buat bengkel betul-betul lagi bagus, bersemuka. Tapi itulah, kalau boleh nanti kita buat tapi cuma yang claim tu sajalah. Okey, jelas ke cikgu ke nak saya ni lagi? So ingat, kalau dia pakai duit kerajaan, pastikan benda yang disenggara menggunakan duit kerajaan tadi didaftarkan. Okey, macam printer tu, pastikan printer tu, printer laser specialnya, didaftarkan dalam aset kita. Okey, walaupun dia adalah sumbangan. Sebab nanti nak beli ink tu pakai duit kerajaan. Kalau kita pakai duit sendiri beli ink, contohnya beli minta dengan YB nak beli printer. Kita dapatlah printer yang pakai ink tepi tu. Kemudian penitia pakai duit sendiri nak beli ink. Masing-masing collect RM10 seorang. Itu tak perlu daftar pun tak apa. Sebab yang itu tak guna langsung pun duit kerajaan. Tak apa. So tak ada bila cek inquiry penyanggaan, tak ada pun pakai untuk apa. So lepas kita. Okay. Jadi langkah selamat, kalau boleh elakkan pakai duit kerajaan. Tapi kalau lah tak boleh nak dielakkan pakai duit kerajaan, contoh macam Akon. Kan? Nak sengaja pakai di sekolah juga. So kita daftarlah Akon tu supaya dia boleh menghalalkan yang menggunakan duit kerajaan. So benda ni pakai. Kalau kami masa di JPN dulu, masa meeting dengan JPN ni kata, setiap barang elektrik digunakan di sekolah kena daftar. Itu yang jadi isu itu kan. Kata sampai yang dalam apa ni, dalam kuartus sendiri pun nak kena daftar ke cikgu. Ada yang tanya masa kami pergi bengkel lah itu. Dia kata, lalas fikir-fikir balik, tak perlulah yang dalam kuartus itu. Tetapi kalau dia berada di kawasan selain daripada kawasan peribadi, contohnya dalam bilik guru, seeloknya daftar. Satu, sebab nanti kita boleh pakai duit penjagaan daripada kerajaan. Satu lagi, bila disemak audit aset, kita selamatlah. Maksudnya bila audit aset ni yang risau ni. Sebab audit aset tak sama dengan audit biasa. Audit biasa mungkin dipandang sebelah mata saja benda tu. Tapi kalau audit aset dia semak, peti ais ni pakai elektrik kerajaan. Boleh tengok tak kad dia. Yang itu yang kita akan kena. Yang itu yang kita risau. So itu yang saya kata itu, bila kita meeting dengan GB hari itu, cakap dengan GB, kalau benda tu boleh simpanlah. Maksudnya contohnya kita beli microwave oven untuk sekolah. Pakai duit sendiri.
pakai duit sendirilah, duit kutipan bilik guru, pakai kat bilik guru. Katakanlah audit aset datang, bawa balik benda tu tadi, simpan kat rumah kalau kita tak daftar dia. Jangan sekadar label hak milik peribadi, dia tak nak terima benda tu. Label boleh label, tak ada masalah, tapi yang itu untuk langkah selamat saja. In case kalau dia tiba datang mengejut, tak boleh nak selamat lagi dah, at least kita ada label lah, ada macam apa ni, adalah juga kita cakap tu adalah hak milik peribadi, tapi yang itu pun tak cukup selamat lagi. Tapi nak pastikan betul-betul selamat, bawa balik rumah, simpanlah sekejap sampai dia balik. Yes, saya kata saya tak halang cikgu nak beli barang-barang untuk pakai di bilik guru lah, mana-mana itu terpulang, tapi kita kena hati-hati sendirilah. Sebab kita tak tahu audit aset ni dia tiba-tiba datang. Kadang-kadang macam PPD sendiri pun sama juga. Saya pun kena aware juga. Kadang-kadang tu ada beli printer senyap-senyap, saya pun tak tahu. Tiba-tiba bila audit datang nanti, bila semak benda tu, hak milik peribadi, setakat label saja tak cukup. Memang akan ditegur. Okay. Baik, ada lagi. Apa beza QPA 3 dengan QPA 4? So untuk pekeliling baru 2018, QPA 3 untuk harta modal yang lebih daripada 2,000. Okey. QPA 4 ni yang bawah 2,000. Contohnya kalau beli laptop murah, harga 1,500. So dia akan pakai QPA 4. Kalau beli laptop harga 2,100, dia akan balik kepada QPA 3. Walaupun laptop objek yang sama, tetapi dia boleh wujud dua keadaan di mana dia lebih 2,000 harga dia kurang 2,000 harga dia. Kalau dia harga dia 2,000 ke atas, RM2,000 bila kita beli itu dalam resit dia 2,000, maka dia akan jatuh menggunakan QPA 3. Tapi kalau dia 1,500, dia akan pakai QPA 4. So dia bergantung pada harga dia. Okay, sama juga kalau dia mikrofon. Mikrofon ini paling senang. Bukan senang lah, selalunya orang kata keliru. Okay, kalau mikrofon tu harga bawah 2,000, mikrofon biasa yang kita beli yang mahal lah, entah apa jenama Xiaomi ke, beli dekat Palay lah contohnya RM30. So dia akan menggunakan dia akan jatuh kepada stok. So mikrofon sekarang sebab benda dia mudah rosak, so dia diletak di bawah stok dah sekarang. Tetapi kalau mikrofon tu mikrofon jenis mahal, contohnya mikrofon Behringer, Focusrite yang mahal tu, yang kualiti sound dia sangat bagus tu, bila bercakap tu suara macam suara artis, harga dia pun 3,000, yang itu akan jatuh di bawah aset. Kalau harga di bawah 2,000, contohnya harga dia bawah 2,000, so dia akan jatuh pada stok lah. Tapi kalau dia harga di atas 2,000, apa-apa benda kalau di atas 2,000 memang dia akan jadi dia akan pakai QPA 3 automatik. Tilam pun sama juga. Kalau tilam yang spring semua tu bawah harga 2,500, sepatutnya tilam tu stop. Tapi kalau harga 2,500, automatik dia akan jadi QPA 3. Kena ikut sebagai QPA 3, bukan lagi pakai QPS. Okay, so harga itu menentukan dia jenis apa. Itu satu. Antara bezanya di stok ataupun dia aset. Kalau benda tu asalnya stok, contoh macam tilam tadi tu, asalnya memang dia stok. Tetapi harga dia mahal, maka dia akan jatuh jadi aset. Mikrofon lah, saya bagi contoh mikrofon paling senang. Okay, kalau mikrofon murah macam yang saya punya ni, yang pakai ni, harga dia RM80. So dia masuk stok. Tapi kalau cuba beli mikrofon yang mahal, macam yang YouTuber ataupun artis pakai tu, harga dia RM2,000, dia akan menggunakan QPA 3. Dia akan jadi aset. So itu beza dia. Faham cikgu Okey, kalau LCD sumbangan PUBG perlu daftar ke tidak? Okey, so yang ini yang saya kata tadi tu bergantung pada niat cikgu nak pakai nanti. Kalau dia rosak, cikgu nak pakai duit sekolah untuk repair dia, daftarlah. Bukan daftarlah, memang kena daftar. Tapi kalau dia rosak nanti pakai buang, tak daftar pun tak apa. Okey, tetapi pandai-pandailah. Kalau kata kat audit aset datang sekolah, simpanlah dia, jangan bagi nampak. So kalau sumbangan kita tak menjadi masalah sangat. Cuma yang penting jangan pakai duit kajian langsung. Okay, kalau cuba beli printer ke laptop ke, kalau PUBG sumbang, tak ada masalah, tak daftar pun tak apa. Tapi jangan pakai duit kajian langsung untuk selenggara dia nanti. Macam kalau laptop nak upgrade hard disk dia, jangan pakai duit kajian, pakai duit sendiri. Boleh, tak ada masalah, tak daftar pun tak apa. Tapi kalau dia hilang pun senyap je lah. Kalau orang bawa balik pun senyap je lah.
So itu dia punya pro dan kontra dia lah. Tapi kalau benda ini tadi datang daripada KPM memang wajib kena daftar. Dan kalau cikgu nak gunakan duit kajian untuk selenggara memang wajib kena daftar. Niat tu sendirilah. Saya dah kata dah itu, saya kata niat. Macam aset hidup juga sama lah, tapi kalau boleh biarlah kita tak declare benda itu. Okay. Sebab kalau SCD bab rosak memang tak boleh selenggara lagi. Itulah saya kata. Kalau katakan macam kami di PPD ni, ada yang pakai duit sendiri beli LCD projector. Tapi kalau rosak, tak boleh pakai OS 28 untuk selenggara dia. Kena keluar nak selenggara pun pakai duit poket sendiri juga. Tapi kalau niat tadi tu nak selenggara pakai duit OS 28, saya tak ingat OS apa, tapi duit yang penyelenggaraan tu daftar. Okay, selalunya berlaku pada Akon. Akon kalau Akon memang kena daftar. Walaupun sumbangan daripada PBG, Akon memang kena daftar sebab kita tak boleh nak bawa lari dia. Nak sembunyikan dia tak boleh. Yang dalam bilik guru tu boleh lah, yang di luar tu macam mana? Jadi kalau lah cikgu rasa cikgu boleh sembunyikan akun tu, itu boleh lah, tu pulang cikgu nak daftar ke tak. Tapi kalau rasa cikgu boleh sembunyikan dia, tu pulang lah cikgu tak daftar pun. Tapi pastikan ni lah. Sama juga dengan peti sejuk. Kita letak peti sejuk dalam bilik guru. Kalau cikgu rasa cikgu boleh mampu bila audit aset turun, cikgu boleh sembunyikan peti sejuk tu, tak perlu daftar pun tak apa. Tapi kalau cikgu rasa tak ada orang nak sembunyikan dia, daftarlah. So dia bergantung pada kita lah. Kalau benda tu sumbangan, kalau benda tu datang duit kerajaan, tak boleh lah, memang kena daftar. Contohnya bagi tahu lah dengan yang PPKI tu, selalunya mereka gunakan duit apa yang khas untuk PPKI tu kan. Ada yang tanya saya juga, itu macam mana dengan diorang, perlu daftar ke tak? Memang kena daftar sebab dia pakai duit kerajaan. Okay. Walaupun kerajaan Sarawak sendiri pun memang kena daftar juga, sama lah. Kalau kerajaan KPM pun kena daftar, kalau kerajaan Sarawak sendiri bagi pun kena daftar. Kalau YB bagi melalui PBG. Biar PBG yang serah pada sekolah. Yang itu daftar tak daftar terpulang. Jadi tak pakai duit kerajaan untuk selenggara. Okay cikgu kiranya bolehlah sumbangan YB melalui PBG tidak daftar dalam kad daftar, boleh. Tapi jangan selenggara guna duit kerajaan. Dan sembunyikan bila ada audit aset datang. Okay. Kalau sumbangan melalui PBG harus. Apa istilah harus? Dia tak wajib lah. Kalau YB bagi melalui PBG bagi kat sekolah 4 projektor, dan kita rasalah takkan ada, kalau rosak nanti dia pakai buang, tak perlu daftar pun tak apa. Okay, ini kita cikgu jangan cakap dengan PPD kawan-kawan dari PPD lain. PPD kami cakap macam ini. Tak, ini loophole dia. Dia punya apa kata loophole ni apa, tak ingat apa istilah. Loophole ni macam tempat yang kita boleh selit dia. Okay, maksudnya kalau benda tu pastinya kita takkan pakai di kerajaan langsung untuk selenggara dia lepas ni. Tak payah daftar pun tak apa. Tapi kalau kita nanti was-was, mungkin nanti akan ada duit tu kerajaan turun, kita beli projektor kita rosak, pakai 6 bulan dah rosak. Nanti rasa-rasa nanti akan ada duit kerajaan turun, nak selenggara dia, dan kita berniat nak pakai dia, daftarlah. Sebab kalau macam projektor ni, dia ada sistem yang STS saya cakap tu, yang ada pengganti dia nanti, kita boleh pakai itu untuk selenggara dia. So projektor tu saya galakkan daftar, sebab kita boleh buat penyegaan menggunakan duit kerajaan. So poket sendiri tak bocor lah kena dia. Tapi kalau benda tu contoh macam set karaoke, YB bagi dekat PBG, PBG bagi kat sekolah, set karaoke tu harga pun dah lebih 3,000, dan kita tak berniat pun nak repair, kalau dia rosak lah, tak payah daftar pun tak apa. Tapi bila audit aset datang, pastikan sembunyikan dia. Jangan bagi dia orang audit aset ni nampak. Sebab bila dia nampak benda ni tak ada kod daftar, dia akan tanya. Bila dia tanya, dia akan minta kad, dan bila tengok tak ada kad, kita akan ditegur. Okey. Yang kata kita tak beritahu. Okey. Apa tadi nak kata harus? Tak harus. Harus je lah kan, tak wajib. Tapi pastikan tu lah. Jangan guna duit kerajaan untuk maintenance lah. Tapi kalau boleh macam akun tu, biarlah didaftarkan. Kalau yang lain tu mungkin kita boleh sembunyi lagi. Tak ada masalah.
Okey, ada cikgu guna duit sendiri beli meja guru. Jadi bagaimana dengan situasi ini? Tulis hak milik peribadi sahaja. Sebab kalau nak simpan sunyi di rumah sendiri pun susah. Itulah saya kata. Uh, Okey, so dalam kes yang objek besar, item besar, uh, langkah paling ingat paling bawah lah kita kata. Paling bawah lah adalah tulis hak milik peribadi. Okey, paling bawah. Itu kalau macam audit biasa tengok, tak ada masalah. Dia tak kira pun. Cuma yang lecehnya kalau audit aset. Audit aset hidup pun dia akan tengok. So bila dalam kes yang apa ni, yang dalam meja ni tadi, okey, kalau cikgu tu berniat, niat dia kata nanti bila dia pindah, meja tu tinggal kat situ untuk kegunaan cikgu lain, daftarlah. Tapi kalau dia rasa niat dia nanti meja tu dia boleh bawa balik, itu tak perlu daftar. Tapi kalau dia rasa berniat, dia beli meja, dia beli kursi elok-elok, niat nanti bila pindah nanti ditinggal saja kursi itu, tiba-tiba kita terlepas pandang benda ni, betul-betul nanti kena cek tak ada nombor daftar pun di belakang, kita yang akan kena walaupun cikgu tu tinggal tarik kat situ. Kita yang akan kena sebagai pegawai aset, kita dengan PT dengan pentadbir sekolah yang akan kena, mana pergi kad ni semua dan sebagainya. So untuk dalam kes macam ini, kalau benda tu tak boleh dialihkan dalam masa singkat, daftar saja, ada kad saja, tetapi dalam apa tu, dalam nak belitkan dia walaupun di duit keluar sendiri, melalui PBG lah, kita kumpul lah apa-apa lagi yang disumbang yang kononnya hak milik peribadi sekolah tu, kita buatlah nama di sumbangan PIBG. Paling simple sumbangan PBG. PBG setiausaha pun boleh sign. Kan, setiausaha dengan benari kan sekolah apa ni, guru sekolah, pakailah sign dia orang nak menghalalkan dia. At least ada surat kata benda ni adalah sumbangan. Memang dia sumbangan, memang dia keluar duit sendiri punya. Tetapi kita nak menghalalkan dia. Sebab nanti kalau macam meja ni, memang cikgu-cikgu ni akan tinggal di sekolah. Saya rasa lah. Kecuali lah kalau cikgu tu rasa nak bawa balik, itu lain lah cerita kan. Tapi kalau memang dia dah niat nak tinggalkan di sekolah, meja kayu yang besar tu, kita daftar sajalah untuk kita punya sendiri apa ni, untuk keselesaan, untuk memudahkan kita sendiri. Okay? Dan bila didaftar tu sumbangan PIBG, pakailah nama PIBG tu, bagi surat, minta surat daripada PIBG kata sumbangan ni walaupun kita punya sendiri, tapi kumpul lah ramai-ramai, jangan seorang saja buat, memang nampak pelik lah. Apa lagi okay. Faham tu kalau ramai-ramai beli meja sendiri, kita buatlah. Tapi kalau macam seorang dua tu, kumpullah dua, apa lagi barang yang kita tengok dalam sekolah tu, yang beli sendiri tu kumpul sekaligus kita buat. Sekaligus kita minta dengan surat PBG, sekaligus kita minta kebenaran daripada JBN, mohon apa ni, menerima sumbangan tu, at least benda tu akan jadi valid. So kalau meja tu rosak pun boleh pakai duit sekolah untuk menyenggara meja tu, beli kayu dan sebagainya. So nampaklah kita nak guna apa ni, nak halalkan penggunaan duit sekolah tu tadi. Untuk elakkan, untuk lepaskan kita sendiri juga. Dan lepaskan cikgu tu sendiri jugalah. Okay, so untuk yang seterusnya, baik. Tapi kalau dalam kes benda ni sangat banyak, kursi kayu, meja kayu dan tak didaftarkan. Okay, tak ada kad pendaftaran dan sebagainya. Ini untuk benda yang banyak. Okay, yang lebih daripada 5 biji, 5 buah lah. Kalau dia guna istilah buah, 5 buah. Contohnya macam yang saya tunjuk dekat cikgu sekarang ini salah satunya perakuan untuk pelupusan. Kita kumpul longgok dalam satu ini. So contoh macam kursi murid, banyak sangat di sekolah. Kemudian dia pun dah lama dah, tahun 2015, tahun 2005, tak ada kad dan sebagainya. Okay. Maka kita gunakan borang ini sebab dia tak ada kad. Sepatutnya tadi kita masukkan kad tapi dia tak ada kad. So kita buat lagi satu borang ini. Borang ini tak ada ni lah, tak diwatakan. So sekolah boleh buat borang sebiji macam ini. So nanti saya akan bagi slide ni jugalah. So sebiji macam ini, buatlah anggaran dia. Harga dia agak-agak berapa dan sebagainya lah. Yang seperti yang termaktub dalam borang ini. Ini yang paling simple lah. Kalau cikgu nak letak harga semasa pun digalakkan. Okay. Tapi tak ada nombor daftar kan, sebab kita tak ikut dia dahulu. Ini untuk yang sebelum 2018. Bila dah masuk saja 2018, setiap satu benda tu kena ada satu kad. Termasuk dengan apa tu,
sepatutnya termasuk dengan yang dah sedia ada di sekolah sekarang. Okay, kalau dia datang itu 2018, kita kena buat kad dia walaupun itu sepatutnya tanggungjawab orang sebelum ni. Okay, sepatutnya. Tapi kalau lah nanti kita nak lupuskan, inilah kaedah dia. Okay, ini untuk barang longgok saja. Tapi kalau ada barang di satu-satu, kena wujudkan kad dia. Okay. Ini cerita tengoklah. Kalau benda tu macam meja, banyak sangat nak buat kad 50 kad kena buat. Jadi nak kurangkan kerja kita tu, kita boleh longgok dia jadi macam ini. Tapi kalau barang tu satu-satu, contohnya macam meja guru, kita tak nak daftarlah sekejap. Buatlah daftar secara longgok kalau benda tu tak dekat. Daftar secara ni lah. Kita boleh copy paste saja kan maklumat dia. Tak ada masalah. Reka lah pembekal dia siapa dan sebagainya. Walaupun resit dia tak ada dah. Reka lah. Okay. Baik. So biasanya bila sampai saja surat kata kelulusan tu, kita cuma ada 6 bulan saja tempoh pelaksanaan. Sampai saja surat tu buatlah pelupusan. Okey. Sepatutnya macam itu. Maksudnya akan ada tarikh pada surat tu, mula daripada tarikh yang dihantar tu kita kena dah buat pelupusan. So bila habis saja tarikh itu, tarikh yang diberikan, katakan tarikh dia habis Januari ni, kita boleh mohon lagi sekali untuk pelanjutan. Tapi lanjutan dia cuma 1 bulan saja dibagi. So kalau nak elakkan benda ini, minta baru. Katakan tak sempat kita nak lupuskan tadi, terlupa nak terlupuskan. Cuti hari itu, PKP hari itu, terlupa nak lupuskan. Minta mohon baru. Okay, pakai saja borang lama tu, buat pemeriksaan baru, letak tarikh baru, mohon baru. Okay, kalau tak dia memang 6 bulan saja dan extend dia pun sekali saja boleh. Itu pun 1 bulan saja tempoh dia. Memang limited lah. So nak kalau tak nak rasa leceh sangat, buat je lah mohon baru. So ini untuk yang kawasan dekat-dekat macam daun Kuching tu boleh lah buat. Macam kita jauh-jauh ni nak tunggu surat tu pun dah sebulan. Yang daripada JPN. So kita buat baru saja lagi semudah. Okey, selepas diluluskan, tak habis lagi proses kita ni. Baru nak mohon. Okey, lepas saja dia dah diluluskan, so kita kena buat 2 lagi proses, iaitu melupuskan tadi tu dan mewujudkan sijil pelupusan. So 2 ini kena buat selepas benda tu dalam proses pelupusan. Okey, so utamanya adalah untuk KIPA 22 ini, ini sijil penyaksian. Saksi proses pelupusan tu dilaksanakan. Okey, so kena isi borang ini. So borang ini yang tanda tangan di bawah ini tak ada masalah. Okey, siapa-siapa boleh jadi saksi. Janji dia adalah orang yang orang yang berada di situ semasa pelupusan dan nampak benda itu masa dilupuskan. Mintalah siapa-siapa, tapi biarlah sama kalangan kita sendiri, cikgu-cikgu di sekolah ini, supaya dia ada jawatan dan juga ada nama kementerian. Kalau kita minta pakcik kita yang kerja petani contohnya, tak dapatlah dia nak isi bahagian jawatan dengan jabatan bawah itu. Biarlah sama kita sendiri. So yang ni tak ada masalah. Tak semestinya yang dilantik KPM tadi macam lembaga tu, tak semestinya dia. Boleh kalangan kawan-kawan kita sendiri, guru kita sendirilah yang ada jawatan dan juga ada dia punya jabatan. Jabatannya guru akademik biasalah. Dan pastikan 2 ini kena ada 2 orang, bukan seorang saja, 2 orang. Okay. So jenis aset dia saya pun dah isi sebagai sampel je. Saya tunjuk. Okay, so ini contoh pengisian dia lah. So letaklah nama jabatan kita SMK mana kalau kita SMK, jenis aset dilupuskan, perabot, slash kalau major lagi, slash apa-apa kat sini sampai semua benda yang kita lupuskan tadi tu. Kuantiti dia, jumlah semua, kalau 100, 100 lah. Secara buang. Kan kita buang datuk sampah tadi, contohlah ini kes yang berguna cara kaedah buang. Contoh macam kursi plastik, bukan kursi plastik, kursi yang separa plastik itu, yang ada besi dengan plastik tu. Leraikan dulu plastik tu. Plastik tu boleh, leraikan dulu lah, maksud saya leraikan dulu. Baru kita buang. Jangan letak kursi tu, kursi-kursi macam tu terus, tidak. Sebab sepatutnya yang besi tu dijual sebagai besi buruk. Tapi sebabkan kita tak dapat nak buat kaedah cara jual tadi, kita asingkan dia dahulu, leraikan dia, ambil gambar yang kumpul tu. So gambar itu adalah yang penting untuk pelaporan ni nanti, untuk kita keluarkan sijil nanti adalah gambar tu. So kita longgokkan satu tempat, letak satu tong sampah, ambil gambar. Kalau boleh ada orang sekali kat situ, tunjukkan benda ni berlaku. Bukan kita ambil daripada internet.
tunjukkan muka orang. Kalau progresif, letaklah progresif kat situ. Dengan saksi sekali pun boleh. Keliling di tepi, bukanlah keliling, di kawasan tempat kita buang ini tadi. Kalau tanam, di tempat kita tanam ini tadi. Ambil gambar. Okay. So pastikan orang yang tantangan di bawah ni, orang yang menyaksikan benda tu tadi lah. Jangan atas angin saja. Sekejap saja pun minta tolong. Tengoklah sekejap. Letak nama dia dengan minta sign dia. Okey. Tarikh kita buat perpustakaan tu. Okay. Kalau berasingan, dokumen lain-lain. Okey. Mungkin hari ni kita lupuskan 100, esok lupus lagi 100. Buatlah 2-3. Sebab saksi dia mungkin lain-lain. Kalau saksi dia pun sama pun, tetap tarikh itu akan berlainan. Okey. Buatlah lain-lain. Ambil gambar. Okey. Tempat kalau kita buat cara buang tadi, tempat pembuangan sampah lah. Okay. Kalau kita buat secara tanam tadi, lokasi tanam kita tanam tu di belakang sekolah contohnya, ataupun di kawasan sekolah, letaklah di situ. Okey, kena ada tempat, sebab tempat ni yang kita nyatakan dalam gambar tu nanti. Okey, so selesai yang ini. Ini baru CJ pengisian. Last sekali adalah CJ pelupasan aset. Ini last sekali. Sebab ini yang kita nak hantar dekat JPN. Okey, so merujuk pada kelulusan ni, ini yang surat kelulusan tadi. Itu sebab kita kena mohon dulu, kita dapat nombor ini. Okey, ini contoh saja. Nombor surat ni nanti kita akan isi di sini. Okey, biasanya satu surat saja. Tapi kalau ada banyak surat, lain-lain sijil lah. Okey, bertarikh surat tersebut, bergantung pada surat tu bila dia sampai, tengok dia punya tarikh surat. Saya mengesahkan tindakan pelupusan dilaksanakan. Okey, apa jenis cara kita tadi dalam kes tadi? Saya guna cara buang. Okey, bilangan item dibuang ada 2. Mana yang tak berkenaan tu saya pangkahlah, saya buanglah dash ke apa. Janji kita tak nampakkan dia lah. Sebab kita nak rujuk pada buang. Kalau ada berasingan, ada kaedah lain. Contohnya kita declare nak lupuskan separuh meja ini kita nak buat secara serahan. Separuh meja kita buat secara buang. Jadi isilah bilangan item serah ini 50. Bilangan item yang dibuang 50. Contohlah. Boleh guna dalam satu borang. Okey. Kemudian tanda tangan ketua jabatan guru besar. So itu yang kadang-kadang tu jadi isu bila guru besar tu juga adalah pegawai pemeriksa pelupusan, dia juga kena sign dekat sijil ni. So kalau boleh, elakkan orang yang sama. Tapi kalau dah tak boleh, tak ada orang lain nak dipilih, tak apalah sebab kita ada justifikasi dia. Tapi kalau boleh elakkan. Kalau tak boleh, barulah kita cubalah cari selain daripada GB dahulu. Okey. Kalau dah tak ada orang lain untuk jadi pegawai pemeriksa pelupusan, baru kita terpaksa jugalah letak dia juga sebagai ketua jabatan kat situ, dia juga pegawai pemeriksa pelupusan. So elakkan GB jadi pegawai pemeriksa pelupusan, tapi GB boleh dilantik sebagai pegawai pemeriksa yang biasa tu. Itu boleh. Itu tak ada masalah. Okay, tetapi bila peringkat pelupusan, sebab dia kena sign 2 benda. Satu nanti dia kena sign yang tu, satu lagi dia kena sign selepas. Dia kena sign yang sebelum, dia kena sign sebab. Jadi macam ada konflik kepentingan di situ. Walaupun sebenarnya, bukan sebenarnya, kalau boleh kita elakkan lah. Memang JPN pun taklah dia kata memaksa sangat. Kalau boleh elak. Tapi kalau dah tak boleh nak buat macam mana kan. Okay, so ada chop juga sebenarnya di tepi ni. Okay, kena ada chop. So CJ ni nanti yang asal ini kita kena hantar ke JPN. Cikgu buat salinan satu untuk di sekolah. Okay, yang selepas tu kalau diterima, kalau tak terima, at least kita ada salinan. Yang katakan kita dah buat dah benda ni. Tapi kalau dia kata dia tak terima, itu hal dia lah. At least kita dah hantar. Okay, yang penting kita dah hantar. Okay, dan yang ini boleh hantar direct, tak semestinya melalui PPD. Tapi kalau cuas-cuas, hantar ke PPD dulu, nanti saya akan hantar ke JPN. Boleh. Dan satu lagi adalah dokumen laporan penyaksian tadi tu. Gambar tadi tu. So cikgu buat satu dalam Word. Ini tak ada saya letak lah sebab ini bergantung pada cikgu. Buat satu Word, letak gambar proses pelupusan tadi, letak tarikh dia, tempat pelupusan, letaklah gambar di bawah itu. So ini yang berlaku lah. Maksudnya sebelum pelupusan, semasa pelupusan, dan kalau ada berlaku selepas itulah. Yang selepas tu contohnya kalau orang tu nak lupuskan bot. Yang bot tu dah karam ke bawah itu. So itu selepas, gambar selepas. Kalau macam kereta, orang yang kita jual kereta ni tadi, orang lelong,
Gambar mungkin kita dengan orang yang beli kereta ni tadi. So itu adalah selepas dia. Okay. Tapi kalau macam meja tadi tu, cukuplah sekadar kita bergambar masa kita letak, masa kita tanam tadi tu, ataupun masa kita buang dalam kawasan longgokan sampah tadi. Itu kalau kita MDMD lah, kalau kita buang cara MDMD. Kalau tak, kita tanam. Sebelum, maksudnya kita kumpul di satu tempat, kita ambil gambar dia. Semasa masa kita tengah buat tu, kalau kita buang tadi tu, kita bergambar sekejap dekat tempat tempat kita nak bagi MDMD ambil sampah tu tadi, ataupun kalau tanam tu kita gambar sekejap masa tanam tu, kalau ada jentolak ke apa, masa dia tengah korek tu kita ambil gambar. Selepas bila dia dah habis tanam tu, tinggal tanah saja nampak macam tu, itu adalah selepas dia. So at least kalau boleh 3 gambar ni ada bukti berlakunya proses pelupusan. So bila kita dah hantar ni nanti, maksudnya selesai kita punya proses. Ini last kali dengan laporan tadi lah, dengan penyaksian. So ada 2 kali kita kena hantar dokumen ke JPN. Sekalinya sebelum dan sekali lagi selepas. So baru selesai proses pelupusan. Okay, bila dah selesai, jangan lupa dalam QPAR 3 kita ada di bawah itu. Okay, dalam QPAR 3 kita ada di bawah ini rekod tentang pelupusan. Okay, isilah bagian ni. So bila disemak balik, kalau benda ni harta kerajaan, memang audit aset akan cek balik lah. Kalau dia datang tu, benda ni kita dah lupus, pastikan ada diisi di bawah sekali ni. Okay, menunjukkan kita dah lupus dia. Cuma tinggal rekod saja lagi. Tapi kita dah lupus dia. Baik, so ini contoh QPAR lah. Baik, sebelum tu tadi, saya tengok dulu soalan cikgu. Okay, jika kita dah daftarkan barang sumbangan, contohnya lansir, bagaimana pula dengan proses pelupusan barang tersebut? Okay, perlu isi wang kepada, ya, 21 memang kena isi kalau kita nak lupuskan. Tapi macam lansir yang tadi dia adalah stok, kalau lansir ni lansir baru lah, maksudnya selepas 2018 dia dah jadi stok. So bila dia stok, kita tak risau sangat nak lupuskan dia. Tak ada lupus pun, kira pakai habis lah, habis guna dah. Tetapi kalau benda ni adalah aset, contohnya meja. Okay, meja lah, meja guru contohnya. Jadi kena kita dah daftar dia sebagai sumbangan sebelum ini. Dah ada kad ini, kad QPAR 3, QPAR 4 ini. So memang kita buat pelupusan macam yang saya cerita dari tadi lah. Kena isi borang QPAR 21. Mohon izin dulu dengan JPN. JPN akan hantar kalau lulus, ada surat kelulusan dia. Isi borang 22 dengan 23. Kemudian kemaskini borang QPAR 3 di bawahnya. So itulah dia punya step by step dia. Nanti saya cari dia punya saya rasa dalam dokumen dalam perkeliling tu ada dia punya catat alih kerja dia. Nanti saya scan yang tu saya letak dalam group. Okey. Baik, so ada lagi untuk pelupusan. Kalau stok, barang yang di bawah stok, selepas kita keluarkan dia, habislah settle kerja, tak ada pelupusan. So itu yang bagusnya benda yang di bawah stok. Okay? Sebab stok ini macam barang makanan, bila dia dah dikeluarkan daripada stok, dia bukan lagi lah benda yang macam mana nak cakap, benda yang kita perlu buat pelupusan dan sebagainya. Tak ada sebenarnya. Contoh macam kursi plastik, patah, rosak dan sebagainya, musnah. So, kursi plastik adalah stok. So, bila kita keluarkan saja dia daripada rekod QPS 3 tu, dia dah hilang daripada radar. So, maksudnya, dia lupus pun tak perlu nak beritahu dah. Sebab dia adalah stok. Macam makanan, bila dia dah keluar, takkanlah kita nak rekod lagi dia. Kan? So, itu yang bagusnya kalau dia di bawah stok. Okay, tapi yang item boleh buat stok ni tak semua item lah, yang tertentu saja. So cikgu semak balik sebelum cikgu daftar item tu, semak balik dekat website tu tadi, adakah dia stok ataupun aset. Kalau macam mikrofon ni, tu yang saya kata tadi, kalau mikrofon ni mikrofon murah, jangan daftar dia sebagai aset. Daftar dia sebagai stok. Bila dia rosak, tak ada pelupusan. Habis macam itu saja, hilang macam itu, tak perlu nak direkod apa-apa. Memang dah habis.
Memang habis proses dia. So dalam ikut QPS 3 untuk dia nanti, QPS 3 untuk stok, kita dah keluarkan dia, dah lah. Itu saja. Tapi yang biasa pelupusan stok tu wujud. Okay, pelupusan stok ni wujud sebenarnya. Cuma kalau berlaku dalam kes contohnya, ini kalau ikut prosedur lah. Kalau betul-betul prosedur. Okay, contohnya macam marker. Kita beli sampai 4,000 marker. 4,000 marker. Okay. Bukan marker, apa yang best kertas lah, kertas lagi bagus. Okay, kertas. Kertas ada hapus kira dengan pelupusan. So kertas ni tadi, kita beli sampai 4,000 rim. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tutup tengok-tengok kertas dalam stok jadi warna kuning. Tak boleh pakai lagi dah. Dah ada macam-macam berkulat lah dalam itu. So kertas ni tadi perlu dilupuskan. Okay, kalau ikutkan secara rasminya perlu dilupuskan. Okay. Jadi proses pelupusan dia sama macam proses pelupusan asid ni tadi. Macam yang biasa yang tadi. Cuma kad yang lain adalah kad QPS saja. Tapi borang QPS 21 dia QPS 21 sebagainya lebih kurang sama saja.